balik mana saja dah pusing. Itu mana pusing dibanding apa saja itu kan. Ya Allah, itu bayanglah negara macam tu, sumbernya banyak, jalan itu sudah ya Allah. Saya ni tadi rehat sikit, saya dah 2 hari itu sudah naik. Saya tak pernah jumpa jalan macam tu lah itu kan. Saya pergi ke Boja tu, teruk-teruk ke Boja, adalah pecah-pecah sikit. Ini tak suka duduk hujung sampai ke hujung. Bukan kerikil, batu jalan raya dah berlubang lah. Itu kalau orang ada kereta saya kan 2-3 hari sekali masuk workshop tu kan. So, tanya dia orang siapa? Tapi minta. Kata susah dia. Ini kata pemimpin kita kat Indonesia ni teruk, tapi korupsi kuat sangat. Lagi teruk kita ada berada sampai bawah ke Indonesia ni. Kau nak berniaga, bukan senang ke Indonesia. Saya bawa garam bukit terus gaya kita dulu buat berniaga tu kan. Saya kan daripada tahun 2007 saya bersyarat. Tak lulus terus kan. Kenapa? Tidak minta ni. Minta ni kan. Kita MDL kan. MDL. Tulisin apa ni. Datang cik macam mana? Belum lagi lah. Jadi, belum lagi lah. Tangan begitu sudah boleh minta. Saya cakap dengan kawan tu, kau sekarang saya buat tanya lah. Dia tak boleh minta. Saya malah tak pun lah Ustaz. Kita dia saja je. Saya tahu tu dia minta tu. Pasal orang lain masuk Cina ke apa lulus. Kita tak lulus. Jadi itu dia takutkan Tuhan. Cina kata dia tak takut Tuhan. Dia ada rasuah tu. Takkan itu. Tak dulu lagi lah. Itu style dia dari Indonesia. Susah lah untuk lihat. Nak niaga ni. Lepas tu Indonesia susah. Dia rasuah kuat. Baik, kemudian Nabi SAW buat perjanjian dengan beberapa kabilah tadi. Lalu Nabi ajak para sahabat balik. Sebab tak berlaku peperangan. Cuma Nabi besar. Nanti kata Rasulullah, ketika mana kita balik, kita akan lalu satu kawasan dinamakan Al-Hijr, yaitu penempatan kaum Samud. Tempat ini adalah tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kalian memasukinya. Dan ketika mana anda melaluinya adalah tutup. Jangan bimbang kalau angin-angin laknat kepada Allah Taala itu masih ada lagi, nanti dia memberi kesan dari Rasulullah. Jadi suruh tutup. Dan jangan kamu masuk ke dalamnya melainkan dalam keadaan kamu sedih. Mana sedih? Kita masuk tempat itu sedih. Ya Allah, bersyukur, orang burung menjadi kelebihan, tiba-tiba langgar perintah Allah, Allah Ta'ala binasakan mereka. Tujuan itu supaya jadi pengajaran pada kita. Dia pula hari ini pergi fikir, memang nak pergi tengok benda-benda laknat begitu. Betul tak? Kopi Jabir kan begitu. Lalu mati itu tempat dilaknat. Petra itu tempat dilaknat. Nabi pesan jangan masuk tempat itu. Itu memang pergi ke situ betul-betul sudah. Tujuannya. Tapi Nabi kata kalau pergi juga, hendaklah kamu dengan perasaan bercita. Jangan kamu berasa bergembira. Maka berlalulah Rasulullah bersama dengan para sahabat, dan Rasulullah sendiri menutup habis badannya dengan selimut. Bimbang kalau ada angin laknat daripada Allah SWT yang masih lagi berbekas di kawasan tersebut. Kalau itu namanya, mungkin kalau tetapi Jordan hari ini tempat itu ialah Petra maksudnya. Di tempat kaum Nabi SAW Petra, di mana mereka buat rumah-rumah pejabat-pejabat mereka di dalam batu. Mereka korek batu duduk dalam batu. Sejuk tentu sekali. Saya dah pergi dah tempat tu. Sebab dulu tak baca lagi cerita tu, pergi kawan bawa sana kita pergi. Kita pun tak baca cerita ni. Orang baca astagfirullah. Ya Allah. Tapi tak pernah kita pergi tu sebab kita nak ajak orang buat pengajaran tak perlu. Jadi saya kat Mesir lah tentu sekali. Saya kan kat Mesir dulu. Lalu kadang-kadang orang Malaysia datang telefon. Ustaz boleh bawa kita berjalan. Dia kata, ini grup apa? Kalau geng tu geng pemimpin, kita bawa pergi tengok piramid tentu sekali. Ini tengok Fir'aun, grup pemimpin hebat. Jangankan sakit demam pun tak pernah. Jangankan batuk bersin pun tak pernah. Tapi akhirnya mati dilaknat oleh Allah Ta'ala sebab lawan Nabi Musa AS. Jadi balik jangan jadi Fir'aun ya. Untuk itu tentu sekali. Kalau ini geng apa? Ini orang kaya-kaya. Kalau orang kaya-kaya, bawa pergi Tasik Korun tentu sekali. Tasik Korun, Istana Korun. Ini untuk pengetahuan dulu. Tengok. Kau berapa banyak ada? Berapa banyak duit ni Korun ni? Korun ni tentu sekali harta dia saja. Gedungnya saja, katanya dalam Quran itu cerita nak bawa kunci dia 60 ekor kaldai itu saja. 60 ekor kaldai tak buka gedung saja tentu saja. Kunci gedung dia 60 ekor kaldai. Kita tak kredit pun selalu lambat bayar lah. Dan direction kami macam kayu betul lah tentu saja. Kereta pun selalu lambat bayar. Sewa rumah pun tak mau bayar. Jadi bawa dia pergi tempat tu tunjukkan. Itu. Sebab banyak juga orang kaya-kaya ni kadang-kadang dia murah bukan apa-apa tentu saja. Shopping tu saja.
Ada tu grup orang kaya tu sekalian. Bawa sampai Mesir, belum lagi pergi umrah. Sibuk shopping dekat Crystal Asfur. Tahu Crystal Asfur itu kan satu kilang buat kristal. Cantik kristal dia. Kalau boleh nak dibelinya semua. Tapi tak boleh bawa. Ustaz nanti kalau tak boleh bawa, Ustaz balik tu tolong bawakan ya. Kata tak ada kerja pernah bawakan bawa. Kalau bawa terus letak kat rumah bapak aku boleh. Aku kena bawa kat rumah kata ayah lah. Harga RM10,000 tu sekali pergi sampai 2-3 sen. Ustaz umrah tak pergi lagi tu. Macam kita lah kan, di Mekah tu. Ada shopping ya Allah, banyaknya betul sekalian. Sudah-sudah barang shopping push bawa balik Malaysia. Dia sendiri mati kat sana tak balik. Kan? Shopping banyak orang Malaysia ni. Arab suruh betul orang Melayu betul sekalian. Sekarang mana ada Arab lagi kan niaga. Bangla aja. Saya pergi Oman macam tu juga. Pergi Oman tu lihat yang niaga tu India. Oh India semua Oman bukan niaga lah. Sebab dia dah kaya dah. Macam Malaysia kan. Kita tetap pergi coket kan sampai niaga. Cina pun dah tak ada dah. Bangla sekarang niaga betul sekalian. Pergi coket, pergi GM, pergi mana lagi? OBDL. Dah tak ada dah orang Melayu pun tak niaga, Cina pun tak ada dah betul sekalian. Tetapi paling straight dulu masuk betul China Town kan. Tak berapa Cina lagi ada betul sekalian. Patutlah ada semua dalam tu. Orang Melayu banyak bukan. Kemudian Nabi SAW berangkat pulang ke Madinah. Tatkala sampai hampir dari Madinah, berkatalah baginda kepada para sahabat, itu dia Madinah, tanah bahagia. Itu dia bukit Uhud, bukit yang mengasihi kita dan kita juga mengasihinya. Madinah didiami oleh mereka yang bersedia untuk bersama kamu merentas perjalanan mengharungi lembah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana dengan teman-teman kita yang tinggal di Madinah sekarang yang tidak keluar begitu perang? Jawab Rasulullah, mereka dihalang oleh sesuatu keuzuran. Mana Nabi suruh sahabat jangan sakit buruk. Biarlah, dia tak begitu di masalah. Kalau kita dah begini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan daripada perjalanan berjihad itu tadi. Tibalah Rasulullah SAW pulang ke Madinah dari Tabuk pada bulan Ramadan tahun itu juga. Setelah meninggalkan Madinah hampir 2 bulan. Jadi keluar bulan Rajab, balik sampainya di Madinah pada bulan Ramadan. Bayangkan, sebulan pergi, sebulan balik itu sudah perjalanan itu. Semata-mata untuk pertahanan Islam. Tak kala sampai Rasulullah SAW ke Madinah, baginda terus ke masjid dan bersembahyang 2 rakaat. Kemudian duduklah Rasulullah dalam masjid untuk dikunjungi oleh orang ramai. Ini memang biasa. Nabi ini bila dia pergi musafir, balik, Nabi akan solat dulu di masjid, kemudian Nabi akan duduk sebelum masuk ke rumah. Kenapa? Ialah biasa bila kita balik daripada musafir, ada orang datang, ziarah kan. Rasulullah macam mana? Kita balik Mekah kan? Macam mana Mekah kan? Kat Bangkit. Dua-dua orang banjir pun ni. Okey, kereta-kereta semua masuk dalam kan? Banjir ni Mekah tu semua. Ada orang datang dengan cerita tu kan. Kita balik umrah kadang-kadang panas ke apa. Takut panas tu tak bekas kan? Betul lah Rasulullah. Jadi tak perlu balik rumah. Macam dah duduk kat rumah dengan isteri kan, orang datang berkunjung tak elok kan. Dia duduk kat masjid dulu. Maka Nabi pun tunggu solat demi solat, orang datang bertemu dengan Rasulullah. Datanglah mereka yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk selama yang lebih kurang 80 orang. Ini pokok munafik semua itu sekalian. Datang munafik bagi, ya Rasulullah kami ni uzur begini Nabi datanglah bilang, datang ya Rasulullah kami ni tak dapat perang pasal gini. Oh, okey, dapat. Semuanya dilepaskan oleh baginda Rasulullah SAW, malah mendoakan mereka. Tetapi Ka'ab bin Malik dan 2 lagi temannya tidak ikut serta ditangguhkan pemaafan. Cuma sahabat Nabi 3 orang ni Nabi tak maafkan. Yang munafik semua dilepaskan. Yang mukmin Nabi tak lepaskan dia. Sahabat Nabi terbalik dulu, ketemulah Allah Ta'ala akan membersihkan kamu. Ka'ab menceritakan di dalam kisahnya, keadaan aku sebelum ini tidak langsung mempunyai kekuatan dan kemudahan harta benda seperti keadaan di dalam peperangan Tabuk. Jadi sebelum ini bila disuruh pergi perang, Ka'ab ini pun tak ada harta sangat, tapi dia tetap pergi. Tapi dalam perang Tabuk, dia Allah Ta'ala uji katanya banyak. Kenderaan nak pergi ada, senjata ada, harta ada, tapi sengaja aku melengah-lengahkan. Tak apalah katanya, para sahabat semua pergi jalan kaki, aku ada unta, aku ada kuda, aku boleh kejar lagi. Begitulah terus sekalian beliau menangguh-nangguhkan. Aku pun terus bertangguh-tangguh sedangkan orang lain sudah sibuk membuat persiapan dan menyediakan makanan. Namun aku masih belum berbuat sesuatu. Hingga sampailah masanya para sahabat berangkat meninggalkan kota Madinah. Di saat itu pun aku masih yakin bahawa aku mampu mengejar mereka. Dan orang pergi perang, taklah kada guna nanti guna kejar. Ditangguhkan lagi itu sekalian. Tetapi apa nak dikata, aku tidak buat apa-apa kerana sudah ditakdirkan begitu. Setelah angkatan Rasulullah keluar, aku pun keluar jalan-jalan di Madinah.
amat menjadikan aku kerana tidak kelihatan padaku seorang pun kecuali mereka yang tebal munafiknya. Bila dia keluar jalan di pasar tengok, ya Allah, semua orang pergi perang, tak tidak seorang. Yang ada di semua munafik yang tak pergi perang. Masa itulah timbul penyesalan. Menyesali Allah, kenapa aku duduk tak pergi perang. Ataupun orang-orang tua yang benar-benar uzur, orang tua yang memang uzur tak boleh pergi perang. Dan apabila sampai berita kepadaku bahawa baginda sedang dalam perjalanan pulang, aku terasa gelisah. Terlintas juga di hati untuk berbohong kepada baginda dan membela diri dengan menyatakan uzur yang munasabah supaya tidak dimarahi oleh baginda besok. Tiba-tiba dulu kata Nabi dah balik dalam sudah. Fikir-fikir ni, Aisyah boleh tuan cakap gini, bagi alasan munasabah, ada aku. Fikir macam tu juga, betul sekalian. Ada terfikir juga. Lalu aku pun berunding dengan keluarga itu. Malam tu, dah tahu esok pagi Nabi ada sampai, panggil isteri, panggil anak-anak, minta pandangan. Ni apa tak pergi perang ni Rasulullah dalam perjalanan balik. Apa abang nak jawab dengan Rasulullah? Anak murid abang jawab gini je. Isteri dia apa jawab gini je bang. Tukar bagi idea tu. Nak kelentur Rasulullah. Maka dia pun dengar je. Lalu tutup sekian. Ingatkan esok pagi pun sampai rupa malam tu Nabi dah sampai dah. Tutup sekian. Bila tengok orang semua pergi ke masjid Nabi, aku pun ikut kata-kata aku pergi mengunjungi Rasulullah. Aku pun diri untuk itu. Aku tengok seorang dilepaskan oleh Rasulullah. Maka giliran aku katanya, baginda hanya senyum sumbing menandakan marahnya. Rasulullah langsung tak bagi salam dan Ka'ab bagi salam. Nabi tak jawab. Dia senyum dia. Ya, mana kak? Bila kita silakan. Marah tu. Salam tak jawab lah. Duduk. Aku pun menghampirinya dan terus duduk di hadapannya. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa kamu ketinggalan? Bukankah kamu telah membeli untuk diperaan? Bukan ada dari tu. Kamera itu dah ada, besar tak bisa ramah Arab ni. Dia bilang itu tidak. Maka dia bilang, besar pun tak pergi malam ni. Ditanya. Aku pun menjawab, ia benar. Demi Allah, kalaulah aku berhadapan dengan orang-orang keduniaan, sudah pasti aku berdalih dengan apa sahaja uzur untuk membela diri. Tetapi diharapkan Tuhan hamba aku tidak sanggup berbuat begitu. Aku tahu jika aku berbohong kepada Tuhan hamba hari ini dan Tuhan hamba pun setuju dengan kenyataanku, sudah pasti Allah akan memurkaiku dan sekiranya aku bercerita benar, pasti Tuhan hamba akan memarahkan aku. Biarlah begitu asalkan aku mendapat kemaafan dari Allah. Sebenarnya tidak ada sebarang kehuzuran padaku. Demi Allah, aku tidak pernah lapang dan mewah seperti ini. Dan di waktu aku tidak ikut serta bersama Tuhan hamba. Mana begitu Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku cakap dengan geng-geng keduniaan ni, aku belentong kan, aku boleh bagi alasan macam-macam dan kau pun boleh lepaskan aku. Cuma fikir satu je, kalau aku bohong pada kamu ya Rasulullah, kamu akan lepaskan aku. Tapi Allah Ta'ala akan murka dengan aku. Kalau aku cakap betul, aku tahu ya Rasulullah, kamu pasti akan marah. Tetapi aku mengharapkan Allah Ta'ala akan memaafkan aku. Itu terjadi. Bila kita dapat sesuatu itu, dia fikir itu. Fikir Allah Ta'ala kan, fikir kawan. Tak pergi nanti tak patut tu kawan tu. Tapi Allah Ta'ala tak bagi, teruskan. Orang pergi dangdut, Allah Ta'ala tak bagi. Kawan ajak dangdut. Cuma je dangdut ke tak dangdut itu juga. Jangan kan teruskan. Ada cerita ni besar berlaku. Ada satu masjid di negeri Selangor teruskan menang peringkat negeri. Dapat hadiah. AJK rombongan pergi Jakarta teruskan. Sampai Jakarta, masuk kelab dangdut. Dangdut AJK masjid teruskan. Ini AJK masjid sebelum 2008 ya. Bukan lepas 2008. Ini AJK sebelum 2008. Stiuso itu pun berdangdut, gambok. Sampai tak ingat lah terus dia. Dia duduk jadi balik. Gambok dia dangdut, dia tambah kat masjid terus dia. Dia punya marah. Ni siapa yang jahat ni pasal ni? Siapa jahat terus dia? Yang letak gambok tu dia berdangdut. Kalau kau tak dangdut, mesti tak ada gambok tu. Kau pindah ke Malaysia. Apa ingat Allah Ta'ala tak ada kat Indonesia? Kat Malaysia aja Allah Ta'ala ada. Apa pandang juga kau? Masalah orang dulu dia beriman dengan Allah Ta'ala tu. Tak beriman betul-betul. Dia kata Allah Ta'ala tu melihat dia kalau dia buat maksiat kat Malaysia. Kalau kat luar negara tak perlu tentu sekian. Dia berlaku. Jadi ke masjid tu tentu sekian yang main-main dangdut. Macam tu lah. Maksudnya nak buat sesuatu kita kena fikir Allah Ta'ala redha atau tidak. Jangan kita fikir soal keredaan manusia. Manusia redha dengan kita macam mana pun, sampai mana dia boleh bawa kita tentu sekian. Menteri tentu sekian kita ampu dia sayang sampai bila. Waktu dia ada yang esok dia tak jadi menteri, kita tak dipandang dia nak terus kan? Itu kau menteri lain. Menteri lain kan ada tukang ampu lain terus kan? Ketua jabatan macam tu juga. Kita kerja dengan jabatan kan? Mengampu lah pakai nak rak, kita